Oke, baik. Saya rasa kamu seorang je tu, Hafi. Assalamualaikum cikgu. Salam. Yang ni Zikri dengan Adika tak dapat. Dah pasti cikgu. Ha. Ya, yang bentang siapa? Sebenarnya durang cikgu. Oh, sebenarnya dia orang.
Okey. Jadi macam mana Hafiz? Kamu bentang? Iya cikgu, saya bentang lah cikgu. Kamu teruskan je lah. Okey. Iya cikgu. Ya, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua rakan-rakan dan Cikgu Hamdi. Pada petang ini saya akan bentangkan tajuk 5.7 gelombang elektromagnet. Oke, yang ini sejarah tentang gelombang elektromagnet. Pada 1801, Thomas Young menunjukkan cahaya ialah gelombang menerusi eksperimen insurans cahaya. Pada 1862, James Maxwell mengemukakan teori bahawa cahaya ialah gelombang elektromagnet. Pada 1887, Heinrich Hertz menjana satu jenis gelombang elektromagnet yang lain, yaitu gelombang radio. Pada awal abad ke-20, gelombang elektromagnet terdiri daripada 7, yaitu yang pertama sinar gamma, yang kedua sinar X, yang ketiga sinaran ultraungu, yang keempat cahaya nampak, yang kelima sinaran inframerah, yang keenam gelombang mikro, dan yang terakhir gelombang radio. Gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet ialah gelombang yang mengandungi medan magnet dan medan elektrik yang saling berserenjang antara satu dengan yang lain dengan arah perambatan gelombang. Macam dalam gambar, yang warna merah tu medan elektrik, yang warna purple medan magnet, dan garisan anak panah tu menunjukkan arah perambatan. Gelombang elektromagnet ialah sejenis gelombang melintang. Dalam gelombang elektromagnet, medan elektrik bersudut tepat terhadap medan magnet, dan medan-medan tersebut juga saling bersudut tepat terhadap arah perambatan untuk ketika masa yang tertentu. Terdapat pelbagai gelombang yang termasuk dalam siri gelombang elektromagnet ini dengan panjang gelombang dan frekuensi yang berlainan. Spektrum elektromagnet. Spektrum elektromagnet merupakan satu siri susunan gelombang elektromagnet yang disusun mengikut tertib frekuensi dan panjang gelombang. Apabila frekuensi bertambah, panjang gelombang berkurang. Okey, yang ni menunjukkan gambar aja spektrum elektromagnet yang macam tadi ada 7, daripada sinar gamma, sinar X, sinaran ultraungu, sinaran inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Jadi setiap ni gelombang elektromagnet dia ada kepanjangan dia. Kalau macam dalam gambar ni, yang paling panjang di sini dia gelombang radio. Dia yang paling pendek ialah sinar gamma, sinaran ultraungu. Dia punya susunan ni daripada kiri ke kanan, dia punya panjang gelombang semakin besar. Tapi daripada kanan ke kiri, frekuensinya semakin tinggi yang mengikut susunan. Betul tak cikgu? Betul. Lepas tu cahaya nampak. Cahaya nampak merupakan salah satu
nampak Sekejap. Allah. Okey. Cahaya nampak merupakan salah satu komponen dalam spektrum elektromagnet. Hanya cahaya nampak yang boleh dilihat oleh mata manusia. Ciri-ciri gelombang elektromagnet ada 5. Yang pertama, merupakan gelombang melintang. Yang kedua, merambat dengan laju cahaya C sama dengan 3/10⁸ ms negatif 1. Yang ketiga, menunjukkan sifat-sifat gelombang seperti pantulan, pembiasan, berlawan, dan inference. Yang keempat, interference. Yang keempat, merambat melalui vakum dengan laju cahaya. Dan yang terakhir, mematuhi formula gelombang, yaitu V sama dengan F lambda. Ini adalah aplikasi gelombang dalam kehidupan. Yang pertama ialah gelombang radio. Gelombang radio ni dia digunakan untuk komunikasi radio jarak jauh, penyiaran radio dan TV tempatan, komunikasi tanpa wayar yaitu Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee dan Z-Wave. Dan yang terakhir, mesin gelombang milimeter untuk mengimbas badan penumpang di lapangan terbang. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro berfungsi untuk komunikasi antarabangsa melalui penggunaan satelit, rangkaian telefon bimbit, komunikasi antara alat elektronik seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee dan Z-Wave, pengesan radar pesawat dan pemerangkap laju, dan memasak menggunakan gelombang mikro. Yang ketiga, sinaran inframerah. Kegunaannya adalah untuk memasak seperti ketuhar, pemanggang dan pembakar. Untuk melihat dalam gelap seperti kamera inframerah dan teropong inframerah. Yang ketiga, untuk mengeringkan cat pada kereta. Yang keempat, rawatan sakit otot. Dan yang terakhir, alat kawalan jauh untuk televisyen dan pemain DVD. Yang keempat, cahaya nampak. Cahaya nampak membolehkan benda hidup untuk melihat. Yang kedua, fotografi. Yang tiga, fotosintesis dalam tumbuhan hijau. Dan yang terakhir, cahaya laser digunakan dalam pemotongan logam, ukur tanah dan penghantaran maklumat melalui gentian optik. Yang kelima, sinaran ultra ungu. Kegunaannya adalah untuk mengeraskan bahan tampalan gigi, menentukan kesahihan wang kertas, rawatan penyakit kuning pada bayi, penyulenan air minuman, pensterilan, alat perubatan dan makanan, dan alat perangkap serangga. Yang keenam, sinar X. Kegunaannya untuk image sinar X membantu doktor mengesan retakan atau patah pada tulang dan memeriksa organ dalaman. Yang kedua, pemeriksaan sambungan kimpalan. Yang ketiga, pengimbas bagasi di lapangan terbang. Dan yang keempat, menentukan keaslian lukisan. Yang terakhir adalah sinar gamma. Dia punya aplikasi membunuh sel kanser dalam radioterapi. Yang kedua, pensterilan, peralatan pembedahan dan perubatan secara pukal. Dan yang terakhir, digunakan dalam industri pemprosesan makanan supaya makanan tahan lebih lama.
Yang ni adalah link tentang gelombang elektromagnet, spektrum elektromagnet dan rumusan bab 5.7. Jadi ada kamu share di grup kan? Ada juga. Ni biar dorang tengoklah yang ni Boleh juga. Dorang tengoklah. Okey. Okey, ada lagi? Itu saja juga. Itu je. Okey, kita tengok kejap. Dia tak banyak ni elektromagnet ni. Dia lebih kepada aplikasi lah dalam kehidupan kita lah. Okey, kalau kita tengok sejarah dia bermula dari tahun 1801 ni. Okey, masa tu belum lagi ada elektromagnet bukan belum ada tapi masa tu belum lagi terurai nama elektromagnet tu lah. Okey. Jadi ni sejarah dia kamu tengoklah. Lepas dia mula-mula dia dia membuktikan bahawa cahaya sebenarnya ialah suatu gelombang. Thomas Young ni yang buat eksperimen yang dui celah yang tu yang kamu bincang tadi pagi tu, yang apabila laser dia lalu pada dua celah. Tu eksperimen dia lah tu. Yang dui celah yang tu, yang interference. Itu eksperimen dia. Jadi daripada eksperimen tu dia dapat jumpa bahawasanya cahaya merupakan suatu gelombang. Ini first step dia lah. Lepas tu ada seterusnya ada James Maxwell. Teori dia mengatakan bahawa cahaya ialah gelombang apa? Gelombang elektromagnet. Jadi pada zaman ini barulah diperkenalkan gelombang istilah elektromagnet. Okey, adalah banyak dia punya eksperimen dia lah. Okey, tapi kita tak pergilah. Kita hanya perlu tahu sejarah dia secara umum sahaja. Lepas tu tahun-tahun berikutnya lagi, bila dia cahaya merupakan salah satu daripada gelombang elektromagnet. Tahun yang lain lagi, tahun-tahun yang selepas itu, maka dia jumpa lagi gelombang lain yang juga merupakan gelombang elektromagnet. Jadi Hertz dia menjumpai bahawa radio dia jumpa gelombang radio. Gelombang radio iaitu salah satu juga daripada gelombang elektromagnet. Okey, jadi makin lama makin banyaklah yang jumpa. Rupa-rupanya gelombang elektromagnet ni bukan gelombang cahaya sahaja. Rupa-rupanya gelombang elektromagnet ni, semua gelombang-gelombang yang kamu belajar tadi, yang dibentangkan tadi tu, 7 kesemuanya tu merupakan gelombang elektromagnet. Okey, mempunyai ciri-ciri yang tadilah. Ciri-cirinya sama. Mana ciri-ciri dia tadi ni? Ni ciri-ciri gelombang. Jadi ketujuh-tujuh tadi tu, ketujuh-tujuh gelombang tadi tu, sinar X, sinar gamma, gelombang mikro, semua tu dia menepati kesemua ciri-ciri ini, maka dia termasuk dalam kategori gelombang elektromagnet jugalah. Okey. Jadi ini kalau kita nak tengok dia punya gambaran lukisan dia, tapi gelombang elektromagnet ada satu sahaja gelombang elektromagnet yang kita nampak, iaitu gelombang apa? Yang cahaya nampak sih. Gelombang cahaya biasalah. Kalau kamu buka lampu, kamu nampak cahaya. Kamu tengok matahari, kamu nampak cahaya. Jadi gelombang yang kita nampak ini sahaja ni. Sebab tu namanya cahaya nampak. Ni dalam bahasa Inggerisnya visible light. Yang ni visible light, cahaya nampak. Kat sini je yang kita nampak. Yang lain ni kita tak nampak ni. Gelombang radio, mikro, inframerah, ultra ungu, sinar X, sinar gamma ni. Ini gelombang tu ada tapi kita tak nampak dengan mata kasar lah. Yang nampak dengan mata kasar adalah cahaya nampak sahaja. Jadi dia punya namanya elektromagnet kerana apa? Kerana dia punya apa ni? Kandungan dia ataupun komposisinya adalah gabungan antara medan elektrik. Okey, medan elektrik yang warna merah tu, ni gelombang ataupun medan elektrik ni berserenjang dengan medan yang warna biru tu adalah medan magnet. Jadi gabungan elektrik dengan medan magnet, itulah yang namanya elektromagnet. Okey. Dan dia kedua-dua medan itu dia berserenjang dengan arah perambatan. Jadi maksudnya seolah-olah kalau kamu buat jari kamu, okey, ambil jari kamu tu, kamu ni kamu tangan kiri ke tangan kanan tak kisahlah, tangan kanan macam ni kan. Kamu buat macam ni, ketiga-tiga jari itu dia berserenjang. Maksudnya
Kalau contohnya ini arah perambatan, dia bergerak ke sana. Okey. Dan ini adalah medan elektrik, dia bergerak sinilah. Ini adalah medan magnet. Okey, medan magnet bergerak macam ni. Jadi ketiga-tiga ni dia adalah bersudut tegak antara satu sama lain. Okey, itu dia punya cara kita melihat dia lah. Tapi dia merambat ke atas lah. Kalau kita katakan ini adalah arah perambatan, jadi dia merambat ke atas lah. Tetapi yang ini medan elektrik, dia sentiasa macam ni lah, berayun. Dia gelombang kan, pergi balik. Kalau yang ni dia bergetar macam mana? Macam ni. Yang ni bergetar macam ni. Dia sentiasa berserenjang antara satu sama lain. Okey. Jadi itu cara kita nak lihat kalau kita guna jari lah. Okey. Apa lagi ni? Okey, ni ciri-ciri sebenarnya yang ni gelombang melintang ni dia punya ciri-ciri juga ni ni ciri-ciri gelombang elektromagnet adalah gelombang melintang. Dia bukan gelombang. Dia ada satu lagi jenis gelombang melintang dan gelombang apa satu lagi? Ada yang ingatkah? Ada dua kategori dulu kamu belajar kan? Gelombang melintang, ada satu lagi jenis namanya gelombang apa? Gelombang membujur kan? Membujur. Gelombang membujur. Tapi gelombang elektromagnet adalah gelombang melintang. Melintang kita ingat balik macam mana, apa maksud melintang? Kalau kamu ingat yang saya tunjuk spring dulu tu, arah getaran zarah dia, gelombang melintang dia macam ni kan. Ini zarah. Contohnya inilah zarah-zarah udara, zarah-zarah apa tu? Medium ataupun zarah-zarah yang bergetar lah. Jadi dia bergetar tu atas bawah, zarah medium. Tetapi arah perambatan dia adalah ke kanan. Maksudnya dia bergetar itu berserenjang dengan arah perambatan. Zarah dia bergerak atas bawah. Tapi arah perambatan ke kanan. Maknanya 90 darjah pergi kanan. Tapi getaran dia atas dan bawah. Makanya 90 darjah. Itu maksudnya gelombang melintang. Yang mana zarah-zarah media bergetar berserenjang dengan arah perambatan. Kalau membujur maksudnya arah getaran dia adalah selari. Tapi sekarang ni melintang lah. Okay, yang berserenjang lah. Jadi saya delete. Jadi dia bukan gelombang membujur. Dia adalah gelombang melintang. Tengok macam tadilah ni. Ni. Kalau kamu tengok getaran dia tu, yang merah tu dia bergetar macam ni. Turun naik macam tu. Turun naik. Tapi arah dia ke sana. Maksudnya ini 90 darjah lah kalau kamu perasan ni. Ni antara merah tu, yang garisan merah ni dengan arah dia ni kan 90 darjah. Ni. Sama juga dengan biru. Yang biru ni sama juga, dia macam ni. Kamu tengok garisan ni dengan garisan hitam tu kan 90 darjah juga kan. Yang hitam tu arah perambatan. Yang biru dengan merah tu arah getaran medium itu. Cuma yang canggihnya gelombang elektromagnet ni dia ada dua. Satu medan elektrik yang warna merah. Satu lagi dalam masa yang sama dia ada medan magnet juga yang berayun ataupun bergetar. Ada dua medan dalam satu perjalanan tu bergetar. Tapi masih lagi 90 darjah antara satu sama lain. Sebab itu namanya gelombang melintang. Mana tadi? Ni gelombang melintang. Okey, dalam gelombang elektromagnet medan elektrik bersudut. Ni macam cerita tadilah. Saya tak cerita baliklah. Terdapat pelbagai jenis gelombang. Ni kita tengok spektrum nanti. Jadi spektrum elektromagnet. Okey, spektrum elektromagnet adalah satu siri susunan gelombang elektromagnet yang disusun mengikut frekuensi dan panjang gelombang. Maksudnya mengikut F dengan lambda lah. Okey, disusun mengikut ini. Maknanya dari kecil ke besar ataupun dari besar ke kecil lah. Kita tengok nanti. Dia kata apabila frekuensi bertambah, panjang gelombang berkurang. Jadi bila kita susun tu, kalau yang biru ni maksudnya dari kiri ke kanan panjang gelombang makin besar, macam yang diterangkan tadi. Yang warna oranye ni ke kiri, dia terbalik lah. Kalau panjang gelombang dia makin panjang, makin besar, ni gambaran dia lah ni.
Panjang gelombang ni kamu tengok dia punya lambda dia tu, ini lambda dia ni makin meningkat dari kiri ke kanan. Ini lambda dia makin besar dari kiri ke kanan. Okey. Jadi bila lambda dia besar, apabila lambda dia makin besar dari kiri ke kanan, maka frekuensi terbaliklah. Frekuensi dia makin kurang dari kanan ke kiri. Maksudnya ke kiri ni dia makin ke kiri tu dari kanan dia makin bertambah. Tak nampak anak panah dia. Ni frekuensi semakin tinggi dari kanan ke kiri. Maksudnya ini rendah, di sini rendah. Sebelah kiri ni tinggi frekuensi dia. Okey, senang cerita kalau kamu tengok dia punya ni pun lukisan gelombang dia ni pun boleh faham sudah. Kalau rapat-rapat tu maksudnya frekuensinya sangat tinggi. Frekuensi di sini sangat tinggi, F sangat tinggi. Tetapi disebabkan dia rapat tu, puncak dia terlalu rapat, maka lambda dia rendah lah. Ingat lambda tu adalah panjang gelombang. Panjang gelombang tu dari puncak ke puncak ataupun dari lembangan ke lembangan pun boleh. Itu adalah panjang gelombang lambda. Okey, jadi itu adalah jadi berkadar songsang lah dua ni frekuensi tinggi, lambda rendah. Kalau kat sini lambda dia tinggi tapi frekuensi dia rendah lah. Dia berkadar songsang tu dua tu. Ini susunan dia, kamu kena tahulah susunan dia ni daripada gamma, huruf G, lepas tu X-ray, lepas tu ultra ungu, inframerah, mikro dan radio. Setakat zaman kamu abad ke-21 ini sahaja yang dijumpai. Mungkin akan datang, mungkin ada lagi perjumpaan yang terkini lah. Okay? Tapi setakat ini sahaja yang mampu saintis jumpalah. Okay? Dia bergantung pada zaman juga sebenarnya. Kita tak tahu zaman nanti macam mana lagi gelombang dia kan. Okay? Jadi kalau cara kita nak ingat ni, kamu kena hati-hatilah supaya kamu tak terbalik susunan dia ni. G, X, U, I, M, R. Ni. G, X, U, I, M, R. Macam mana kita nak ingat semua ni? Kamu pandai-pandailah. Maksudnya mungkin kamu ada satu kosakata ataupun satu nyanyian ke kan, cara-cara kita nak ingat susunan dia tu dari kiri ke kanan tu. Kalau kami dulu kami generasi X. Jadi kat sini ni kalau cerita dululah generasi X ubah cahaya nampak. Oh, ada sini satu lagi C. Kalau kami dulu buat macam tu. Tapi kamu generasi apa pun saya tak tahu, sudahlah, generasi kamu baru sudah ni. Kalau dulu generasi itu gamma, X tu maksudnya sinar X, generasi X ubah cara hidup. Ini dia panggil hidup lah. Hidup tu hidup lah kan. Tapi I ni hidup masyarakat remaja. Okay, generasi X ubah cara hidup masyarakat remaja. Itu zaman saya lah. Mungkin kamu punya cara lain lah. Terpulang pada diri masing-masing. Okay. Itu yang pertama. Lepas tu cahaya nampak. Saya terlupa. Ni ada satu sini ni. Dia dekat bawah ni rupanya kan. Cahaya nampak tu sebenarnya dia adalah salah satu sahaja. Salah satu elemen kecil daripada gelombang daripada spektrum gelombang elektromagnet. Dia hanya sebahagian kecil ini sahaja. Jadi banyak benda yang kita belum discover lah. Kita hanya belajar selama ni dari sekolah rendah sampai sekarang. Inilah yang difokuskan. Tetapi sebenarnya banyak lagi gelombang-gelombang lain. Mungkin ada yang baru lagi akan dijumpai lah. Okay? Tapi apa yang penting di situ, spektrum itu mesti disusun mengikut susunan yang betul lah. Jangan terbalik pula. Sebab dia sudah ikut dia punya frekuensi dengan panjang gelombang dia. Dia punya nilai dia tu sudah disusun mengikut skala dia. Okay, ini ciri-ciri. Okay, ciri-ciri tadi. Okay, ciri-ciri gelombang. Ni ada 5. Tapi saya tidak memerlukan medium perambatan. Macam tidak ada disebut kat sini kan. Dalam buku teks dia sebut tidak memerlukan medium perambatan. Maksudnya, apa maksud dia tu? Dalam buku teks muka surat 221, dia kata tidak memerlukan medium perambatan. Apa maksud dia tu? Maksudnya gelombang
Elektromagnet dia perlu ada zarah-zarah udara ke untuk dia travel? Perlu ada zarah? Tak perlu kan? Tidak perlu juga. Tak perlu. Buktinya apa? Buktinya kalau kamu tengok matahari, cahaya matahari kan dia travel melalui angkasa lepas. Angkasa lepas tu kan vacuum, tak ada udara pun. Tapi kenapa cahaya matahari boleh sampai ke bumi? Sebab dia tak perlukan medium. Okey, itu dari segi cahaya lah ni, cahaya ni. Jadi kita boleh nampak cahaya. Jadi sebenarnya bukan cahaya sahaja. Sebenarnya semua gelombang elektromagnet tak perlukan apa-apa zarah udara ataupun apa-apa zarah untuk travel, untuk tumpang. Itu yang canggihnya. Itulah ciri-ciri ataupun salah satu ciri yang hebat yang ada pada gelombang elektromagnet lah. Okey, kalau tak ada udara pun dia masih boleh sampai kalau kamu kasih pancarkan. Okey, yang pertama tadi gelombang melintang settle. Okey, merambat dengan laju cahaya. Ni kelebihan juga. Okey, semua gelombang elektromagnet ni semua sekali tu ketujuh-tujuh itu dia merambat dengan laju yang sangat-sangat tinggi, 300 juta meter per saat. Ini 300 juta ni tapi dia ringkaskan kepada 310 kuasa 8 lah. Betul ke 300 juta? Saya tukar kepada ni kejap. 10 kuasa 8 jadi 3 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 300 juta lah begitu. 300 juta meter dalam masa 1 saat. Kan jauh. 300 juta dalam masa 1 saat. Memang laju lah. Ini laju cahaya lah ni. Dia setaraf lah. Jadi gelombang mikro, gelombang radio, sinar gamma semua tu mempunyai laju yang sama dengan laju cahaya. Menunjukkan sifat-sifat gelombang seperti ini gelombang elektromagnet pun dia ikut sahaja dia pun macam gelombang biasa juga, macam gelombang air, macam gelombang bunyi, dia mengalami fenomena yang kita sudah belajar lah sebelum ni, iaitu fenomena pantulan, fenomena pembiasan, pembelauan dan interference. Maknanya dia pun mengalami fenomena yang sama macam gelombang air, macam gelombang cahaya, macam gelombang bunyi. Dia mengalami semua fenomena itu. Okey, dia tak terkecuali lah. Okey, dia tak terkecuali. Okey, yang seterusnya merambat melalui vacuum dengan laju cahaya. Ini macam saya kata tadilah, kalau tak ada udara pun dia boleh lagi merambat selaju sama dengan laju cahaya. Mematuhi formula gelombang iaitu V sama dengan F lambda. Jadi disebab V sama dengan F lambda ini, V itu adalah hal laju, kan? V itu adalah hal laju, tapi tadi kita cakap dia sama dengan laju cahaya. V itu dalam gelombang elektromagnet kita boleh guna rumus C lah. Jadi V itu cikgu ganti dengan C lah. C itu adalah laju cahaya. Kalau V ni laju gelombang itu, kita tahu laju gelombang itu sama dengan C. Jadi saya tukarlah V itu kepada C. Jadi dalam tajuk gelombang elektromagnet kita boleh pakai rumus ini. C sama dengan F lambda. Tak nampak belakang tu punya. Ni. V sama dengan F lambda, kita boleh tukar kepada C sama dengan F lambda. Okey, sebab V itu laju. Jadi kalau gelombang elektromagnet lajunya adalah laju cahaya kan. Jadi saya tukar dengan huruf C sajalah ni. Jadi C sama dengan F darab lambda. Okey, aplikasi. Aplikasi ni banyak ni. Tapi ini pun saya rasa kamu kena bacalah Dia fakta lah. Okey, gelombang radio. Ni wireless communication ni menggunakan gelombang radio. Sebenarnya wifi apa-apa wifi kat rumah kamu tu, yang apa ni, modem internet kamu tu, dia memancarkan gelombang radio, wifi lah wireless communication tu. Itu sebenarnya tak adalah gelombang radio gelombang radio. Kalau penyiaran radio memang gelombang radio lah, ni semua orang tahu sebab tu nama radio tu radio. TV, TV masih lagi gelombang radio. Komunikasi radio jarak jauh, ini walkie-talkie lah biasanya. Kalau security pengawal keselamatan tu adalah ni walkie-talkie ni untuk berkomunikasi secara jauh lah.
Okey, mesin gelombang milimeter untuk mengimbas badan penumpang di lapangan terbang. Ini macam mana? Apa mesin dia ni? Nama dia mesin gelombang milimeter. Dalam bahasa Inggeris, millimeter wave scanner tu. Tahu? Millimeter wave scanner. Pengimbang badan. Bukan pengimbang barang. Kalau pengimbas barang itu X-ray, jangan confuse. Kalau pengimbas orang yang macam ni. Kamu cari di Google tu, type je di airport yang biasanya orang berdiri dia scan dekat immigration tu biasanya. Ni contohnya ni. Ni. Tak nampak belakang. Kat sinilah sikit. Nampak lah kan tu. Ni. Jadi dia masuk dalam mesin ni. Jadi ada tapak kaki tu, dia kena letak kaki kat situ. Letak kaki kat situ. Lepas tu orang ni kena angkat tangan lah. Dia ada cara dia lah. Ikut arahan je lah. Jadi dia akan nampak apa yang terdapat dalam poket ke, dalam baju dia ke, ataupun dalam apa-apalah, beg ke. Okay? Itu gelombang radio. Ini namanya mesin pengimbas milimeter. Nama dia. Ya. Okay, itu adalah aplikasi gelombang radio. Okay, gelombang mikro, kita nampak microwave. Biasanya mama-mama tahulah ni microwave. Nama pun microwave kan. Jadi gelombang mikro lah. Okay. Dan yang lain termasuklah kalau kita telefon kawan kita, rangkaian telefon bimbit. Maksudnya kalau kita call, macam saya call kamu ke pakai telefon bimbit lah. Jadi gelombang yang dikeluarkan dan yang dipancarkan adalah gelombang mikro. Komunikasi antara kamu lah. Okay. Ataupun komunikasi antara bangsa melalui penggunaan satelit. Dari satelit kepada pemancar dan penerima. Maksudnya gelombang itu adalah gelombang mikro lah dia pakai. Komunikasi antara alat elektronik. Ini komunikasi antara alat elektronik melalui penggunaan Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee dengan Z-Wave. Ini gelombang mikro antara alat elektronik. Kalau yang tadi tu komunikasi tanpa wayar, yang ini Wi-Fi itu sendiri ataupun dalam bahasa Inggeris ni wireless communication. Bluetooth itu, Wi-Fi itu dia panggil dia sendiri adalah gelombang radio. Kalau ini komunikasi antara alat elektronik, kita mahu berhubung dengan siapa melalui Wi-Fi. Contohnya saya teks kamu pakai Wi-Fi kan. Jadi alat kita tu adalah phone, alat elektronik kita tu adalah smartphone. Kita menggunakan gelombang mikro. Maknanya komunikasi antara phone dengan phone. Macam tu contohnya. Okay. Maka gelombang mikro lah. Okay. Kalau sinaran inframerah, ini pun dalam rumah kamu rasanya ada. Remote TV, controller tu. Ini remote ataupun apa-apa remote lah, kipas ke yang ada remote. Yang remote-nya pakai, kalau kamu perasan, remote dia ada satu macam LED. Saya ambil kejap. Ni, kalau remote dia ada nampak dia, kalau di depan tu dia ada macam LED macam tu kan. Ni. Maksudnya remote aircon juga. Remote aircon ke remote TV pun ada kadang-kadang. Memang ada pun rasanya. Remote kipas, kalau kipas pakai yang jenis pakai control remote tu, itu bila ada tu maksudnya dia adalah menggunakan inframerah, dia memancarkan inframerah, sinaran inframerah. Apa lagi? Sinaran inframerah. Kalau game, kalau dalam game biasanya kamu mahir ni, game CS ke apa kan, PUBG ke, kalau malam gelap tu, dalam game tu dia bila malam, bila kamu pakai satu alat spek ke apa kan, kamu nampak body orang tu dia oren, warna oren merah. Di kelilingnya gelap lah. Tapi bila orang dia nampak macam merah, warna oren terbakar macam tu kan. Itu maksudnya sinaran inframerah yang dikesan lah.
Okey, jadi untuk melihat dalam keadaan gelap, kamera inframerah, maknanya kita kena ada alat yang boleh mengesan sinaran inframerah. Sinaran inframerah tu sinaran inframerah tu dipancarkan oleh body. Sebenarnya body kita panas. Body kita panas, suhu badan kan 37 darjah. Jadi bila kita pakai spek itu, dia boleh kesan sinaran yang dikeluarkan oleh body. Sinaran itu adalah sinaran inframerah. Jadi alat itu dipanggil sebagai contohnya kamera inframerah sebab dia boleh detect sinaran inframerah. Okay, mengeringkan cat pada kereta ini untuk memanaskanlah. Okay, jadi keringlah cat pada kereta. Okay, rawatan sakit otot ini di hospital kita guna sinaran inframerah. Dan TV punya kontrol, remote control ataupun DVD player. Ini memanglah. Okay. Okay, cahaya nampak banyaklah kegunaan dia. Ini visible light ini fotografi kan banyak ni kamu tahu ni, kamera. Okay, kamera kalau tak ada cahaya nampak, mana mungkin kita boleh ambil gambar orang kan. Jadi fotografi ni penting lah, salah satu bidang untuk mengaplikasikan cahaya nampak. Membolehkan benda hidup melihat, memanglah ini pun mau ditulis juga, tapi tak apalah, kita baca je. Fotosintesis, memanglah cahaya memang penting untuk fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis tumbuhan ni hijau. Cahaya laser, okey. Apa ni dia kata? Cahaya laser digunakan dalam pemotongan. Okey, cahaya laser, memanglah laser adalah salah satu cahaya kan. Jadi dia boleh digunakan di memotong logam lah, mengukur tanah, menghantar maklumat melalui gentian optik dan sebagainya. Ini kamu boleh baca. Okay, sinaran ultra ungu ini dalam sekarang punya zaman banyak orang menipu duit palsu. Sinar ultraviolet radiation tu digunakan untuk mengesan duit palsu. Okay, kamu boleh google lah ini sinaran ultra ungu ni, kamu type je duit ataupun fake money detecting fake money. Detecting fake money, dapat jumpa banyaklah gambar-gambar dia. Fake money. Sebenarnya kalau ikutkan grup-grup yang lepas-lepas, diorang bentang diorang cari benda yang lain daripada buku teks tu. Diorang bukan lain lah, diorang tambah benda-benda yang diorang mau tahu. Kalau biasanya yang zaman-zaman KBSM dulu, itulah cara diorang bentang. Diorang ambil barang-barang yang, sebab contohnya diorang tanya, cikgu macam mana mau mengesan duit palsu, jadi diorang cari mesin ni. Jadi diorang bentang, diorang ceritalah pasal mesin ni. Mesin ni dia mengeluarkan sinaran ultra ungu, maka kita boleh tahu bila terpancarnya sinar ultra ungu, dia ada satu, dalam duit-duit yang original, dia ada satu kod. Dia ada kod-kod yang spesifik, ikut negara lah. Mungkin nampak ada warna ke, ada nampak simbol-simbol yang tak boleh nampak dengan mata kasar. Bila kita ambil ultra ungu punya sinaran tu, boleh nampak berkilat-kilat tu. Ataupun kod-kod tertentu berdasarkan negara lah. Jadi maknanya duit itu duit original, bukan duit cetakan. Ni seronok ni. Okay, kalau kamu tengok kat sini ni, tengok kan ada sinaran-sinaran kod-kod yang spesifik. Kalau kita tutup lampu ni tak nampak ni warna ni. Yang warna yang terhidden tu, tersembunyi, tapi kita ada sinaran ultra ungu, kita boleh nampak semuanya. Jadi terbongkarlah duit itu palsu ke, benar ke, apa kan. Jadi penting. Apa lagi? Bu, Sebab tu lah boleh print duit guna print komputer tu. Ulang balik apa dia? Sebab tu lah nak boleh print duit guna print komputer tu. Kan tak boleh. Betul. Sebab bila duit tu bukan dia buat dengan mesin printer yang biasa lah. Dia dibuat dengan satu benda tu rahsia lah kan. Benda tu ada kod-kod dia. Kadang-kadang ada bunga-bunga, ada bintang-bintang, tapi kita pun tak tahu, itu government punya garanti lah. Kita tak tahulah macam mana kan. Tapi kita dapat tahu, kita ambil duit cetak dengan printer biasa dengan duit yang betul. Cuba kamu letak dua-dua bawah ultra ungu, memang nampak beza dia. Ada sesuatu yang berkilat-kilat yang keluar, simbol yang tiba-tiba keluar. Padahal kalau kita tutup lampu tu tak nampak pun simbol tu. Maksudnya itu adalah duit yang betul lah. Okay, kalau duit biasa dia tak nampak. Kalau printer biasa.
Okey, jadi itu adalah berkenaan sinaran ultra ungu. Okey. Di rumah siapa yang ada alat perangkap serangga ni? Tahu alat perangkap serangga? Kan dia warna purple kan? Betul cikgu. Warna purple. Kalau mau type lah di internet tu, cari dia punya ni, alat perangkap serangga. Jadi maksudnya serangga dia suka dengan cahaya tu. Jadi kita ambil kelebihan. Apa kata kita cipta alat perangkap serangga, macam nyamuk ke apa ke kan, sebab dia suka warna ultra ungu tu. Jadi kita buat satu alat untuk memerangkap nyamuk. Jadi ini adalah salah satu aplikasi jugalah. Kalau sekarang di kedai-kedai pun ada tu, dia pasang lampu ataupun tempat perangkap nyamuk dan sebagainya, lalat ke. Okay, jadi itu adalah aplikasinya jugalah. Di hospital dia guna untuk mensterilkan alat perubatan, maksudnya untuk menyahkumankan alat-alat perubatan. Sinaran ultra ungu ni dia boleh membunuh mikrobakteria ataupun bakteria yang berbahaya. Dan yang sihat pun dia bunuh jugalah ultra ungu ni. Tapi dalam perubatan dia penting sebab kita nak bunuh kuman-kuman ataupun selepas pembedahan ataupun selepas apa-apa operation kan, alat-alat itu kita mesti sterilkan. Okay, kita sterilkan dengan sinaran ultra ungu. Dia pancarkanlah, jadi matilah kuman-kuman ataupun bakteria yang berada di atas alat itulah. Okay, sinar X ini orang tahulah sinar X. Kalau kamu mau masuk U nanti, ataupun saya tak ingat lah, tak tahulah kalau sekarang ni rasanya sama lagi, dia akan minta kamu buat satu sinar X, pergi ke hospital ataupun klinik, kamu kena buat satu, kena jalani sinar X. Dapat macam ni lah, kita nampak dia punya dia punya dalaman badan kamu tu ada yang patah ke, ataupun ada yang tak cukup tulang ke, ataupun tulang kecil ke, dan sebagainya. Kita nampak lah, nampak retak ke kan. Jadi kalau yang ni apa maksud dia ni? Pemeriksaan sambungan kimpalan. Apa ni? Kimpalan. Kimpalan tu apa? Dia tahu. Bukan besing. Dia welding lah, orang bilang welding lah kan, welding. Betul juga. Welding lah, maksudnya kalau kita sambung ni, orang-orang yang tengah bekerja welding ni, dia sambung besi ke besi ni. Jadi bila dia sambung dalam kerja ni, ini dipanggil kimpalan lah. Kimpalan maksudnya kerja-kerja yang menyambung, biasanya orang panggil welding lah kan, welding. Okay, jadi kita boleh guna sinar X untuk tengok sama ada sambungan kita itu ada lubang ke, ataupun ada yang belum perfect ke, ada retak ke, belum sempurna kan. Jadi kita boleh guna sinar X. Okay, macam badan lah, macam badan manusia lah tengok dalam badan kita boleh nampak tulang patah. Sama juga dalam besi. Kalau bahagian besi, kalau kita guna sinar X, kita nampak bahagian dalam tu, bila kita welding tu, bahagian dalamnya tu sudah perfect ke belum, ataupun masih lagi berlubang ke kan. Kita boleh nampak bahagian dalam kalau guna sinar X. Okay, jadi yang penting kalau di airport, pengimbas bagasi di lapangan terbang. Ni mesin mesin yang orang letak check in baggage tu lah. Luggage kamu tu yang mau masuk dalam bonet kapal terbang tu, dia kena scan pakai mesin pengimbas bagasi. Tahu mesin pengimbas bagasi tu? Tahu cikgu. Takut ada yang tak pernah pergi airport ni, saya tunjuklah pengimbas bagasi. Ni mesin pengimbas bagasi ni. Mesin dia. Jadi di airport tu kena masukkan beg dalam ni lah. Dia berjalan ke sana. Ada polis lah yang di sini polis airport lah, ataupun immigration ke. Dia akan tengok barang kamu tu, ada barang-barang yang pelik-pelik kat dalam beg kamu tu. Okay, jadi yang last sekali adalah sinar gamma. Okay, sinar gamma ni dia membunuh sel kanser dalam radioterapi. Okay, ini kalau orang mengidap kanser. Kalau kamu biasa dengar radioterapi tu, dia akan tembak dengan sinar gamma.
Dia akan, ya betul, dia akan suntik dengan sinar gamma kalau tak silap saya lah. Suntik dengan sinar gamma ataupun tembak dengan sinar gamma, maka dia memancarkan sinaran yang boleh membunuh sel kanser lah. Okey, pensterilan ni pun di hospital pun guna juga sinar gamma, kalau terutamanya yang bahagian-bahagian operation ni, alat-alat perubatan tu dia kena dibersihkan atau disterilkan dengan sinar gamma. Digunakan dalam perindustrian, proses makanan, dalam industri memproses makanan supaya makanan tahan lebih lama. Ini memanglah okey. Sinar gamma ni dia paling apa? Tengok balik dia punya spektrum dia. Sinar gamma tu dia paling, di mana kedudukan dia? Sinar gamma. Ni, sinar gamma tu kat sini. Maknanya frekuensi dia paling tinggi ni frekuensi paling tinggi. Getaran dia sangat-sangat rapat tu kan. Panjang gelombang paling rendah. Jadi bahayalah maksudnya sinar gamma ni frekuensinya sangat tinggi. Jadi bila frekuensi sangat tinggi tu, tenaga dia tu sangat-sangat kuat lah tenaga sangat kuat. Jadi kalau kamu tengok balik aplikasi dia tu, saya nak tanya yang ini satu je soalan. Mana tadi ni? Ni. Okay. Kalau orang, kenapa kita guna gelombang radio untuk imbas badan dia? Takut dalam poket ada dadah ke ada apa-apa alat yang pelik-pelik kan? Gelombang radio. Kenapa gelombang radio yang digunakan untuk mengimbas badan orang? Kenapa tak guna gelombang X-ray ataupun sinar X? Kan? Ataupun kenapa tak guna sinar gamma? Kan? Jadi itulah kalau kita bahaya kalau kita terlalu terdedah dengan X-ray ataupun gamma ray gamma ray tu maksudnya sinar lah, bahaya Jadi kalau barang boleh lah. Jadi kalau kita scan barang boleh lah guna sinar X ataupun apa-apa yang lebih tinggi dia punya frekuensi dia. Tapi kalau orang, kita nak scan orang, kita guna yang lebih rendah lah frekuensi dia. Contohnya yang tadi paling rendah lah gelombang radio. Jadi orang tu lebih selamat sebab gelombang radio frekuensinya sangat-sangat rendah. Panjang gelombangnya panjang lah tapi frekuensinya sangat rendah. Okey, itu adalah beberapa aplikasi tentang gelombang elektromagnet. Okey, jadi itu je lah kot untuk 5.7. Ada nak tanya apa-apa? Okay, latihan sekaligus lah kita akan tengok nanti mungkin minggu lagi satu kali, minggu yang kamu masuk sekolah tu baru kita tengok latihan lah. Kita habiskan dululah bab yang ke-6 lepas ni. Okay, ada soalan? Tak ada? Tiada juga. Okay, tak ada. Kalau tak ada maksudnya nanti saya share lah dia punya rakaman dia ni. Okay, kalau tak ada kita stop kat situ lah, boleh? Boleh cikgu. Okay, kita stop kat situ. Jadi terima kasih kerana sudi juga meluangkan masa. Tapi terpaksa sudahlah sebab saya takut apa-apa berlaku nanti ujian lagi semua jadi lambat, takut lambat lah kan. Okay. Tapi terima kasih. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.